Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam ibu kandung suluh budiman. Selamat datang ke Taklimat Anugerah Keterampilan Pelajar dan Anugerah Penasihat Badan Pelajar 2020. Bersama saya, Muhammad Alif Iqmal bin Muhammad Anwar, penolong pendaftar di bahagian Hal Ehwal Pelajar, Universiti Pendidikan Sultan Idris, selaku urustia untuk Majlis Anugerah Keterampilan Pelajar dan Anugerah Penasihat Badan Pelajar 2020. Sukacita kita ingin maklumkan, AKP 2020 dan APBP 2020 adalah platform yang terbaik untuk kita mengiktiraf dan memberi galakan kepada mahasiswa-mahasiswi dan juga kaki tangan universiti untuk menunjukkan kecemerlangan kepimpinan yang holistik dan kompeten. InsyaAllah, AKP 2020 dan APBP 2020 akan dianjurkan pada 27 November 2021 secara atas talian melalui Facebook Live JHEPA UPSI. AKP 2020 dan APBP 2020 insya-Allah akan dirasmikan oleh Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi dan Naib Chancellor UPSI. Sasarannya adalah sudah pasti kepada kepimpinan badan pelajar di UPSI. Objektif program AKP 2020 dan APBP 2020 terbahagi kepada 3 objektif utama. Yang pertamanya adalah apresiasi, yang keduanya adalah the next level dan yang ketiganya adalah motivasi. Yang pertama, apresiasi. Kita ingin menghargai komitmen dan sumbangan pelajar serta kaki tangan universiti dalam menjayakan aktiviti-aktiviti badan pelajar. The next level, kita ingin mengiktiraf pelajar, badan pelajar dan kaki tangan yang telah mengharumkan nama universiti di peringkat kebangsaan dan persada antarabangsa. Dan yang ketiga, motivasi. Kita ingin memberikan motivasi dan dorongan kepada pelajar dan badan pelajar, kaki tangan seterusnya untuk terus aktif dalam aktiviti luar kurikulum. Impak program AKP 2020 dan APBP 2020. Yang pertamanya, kita ingin melahirkan graduan yang berwibawa, yang berdaya saing dan memiliki kebolehpasaran kerja. Yang keduanya, kita ingin melahirkan mahasiswa yang mempunyai ciri-ciri personaliti unggul ataupun towering personality di peringkat kebangsaan dan persada antarabangsa. Yang ketiga, kita ingin menjadikan graduan UPSI sentiasa mempunyai kemahiran akademik yang tinggi dan sahsiah yang cemerlang. Yang keempat, kita ingin melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang berkemahiran baik dalam pelbagai bidang. Pelaksanaan AKP 2020 dan APBP 2020. Pertamanya, kita akan tayangkan AKP 2020 dan APBP 2020 ini secara atas talian melalui Facebook Live JHEPA UPSI. Perjalanan majlis ini akan dirakam terlebih dahulu. Kemudian, rakaman ini akan disunting mengikut tentatif majlis. Kemudian kita akan tayangkan secara live streaming di Facebook JHEPA UPSI. Kita akan mainkan semula rakaman penuh majlis pre-recorded ini. Usaha sama daripada Pusat Kebudayaan, JPPHB dan PT JHEPA memainkan peranan yang cukup penting untuk AKP 2020 dan APBP 2020 dan insyaAllah akan dirasmikan oleh KPPT ataupun Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi ataupun Naib Chancellor UPSI. Baik, saya teruskan dengan kaedah pelaksanaan. InsyaAllah kita akan buka pencalonan pada 15 September. Jadi kepada anda di luar sana yang ingin menyertai AKP 2020 dan APBP 2020, jangan lupa untuk hantar penyertaan bermula pada 15 September 2020. Kemudian, bermula 16 Oktober sehingga 15 November, kita akan adakan proses penilaian borang dan dokumen. Kemudian, pada 16 November sehingga 22 November, kita akan jalankan proses temuduga secara atas talian secara berkala. Dan insyaAllah, pada 27 November 2021, kita akan adakan Majlis AKP dan APBP 2020. Berikut adalah kategori-kategori yang akan dipertandingkan semasa Anugerah Keterampilan Pelajar 2020. Anugerah utama adalah Anugerah Perdana Naib Chancellor Tokoh Siswa UPSI. Untuk AKP 2020, terdapat beberapa pembaharuan yang kita buat berdasarkan AKP-AKP sebelum-sebelum ini.
jika sebelum ini kita ada kluster-kluster individu dan kluster terbuka sahaja, tapi untuk AKP 2020 kali ini kita ada kluster-kluster yang kita follow ataupun yang kita ikut trend yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Yang pertamanya adalah kluster kepimpinan pelajar. Kluster kepimpinan pelajar terbahagi kepada 3 anugerah. Yang pertama adalah anugerah kepimpinan Majlis Perwakilan Pelajar, yang kedua adalah anugerah kepimpinan Kolej Kediaman, dan yang ketiga adalah anugerah kepimpinan fakulti, persatuan, kelab dan unit beruniform. Yang kedua adalah kluster pembangunan sosial. Kali ini kita buat 2 anugerah yang berbeza, di mana Majlis Mahasiswa Kolej akan bertanding bersama dengan Majlis Perwakilan Pelajar dan fakulti, kelab, persatuan, unit beruniform akan bertanding sesama mereka. Jadi untuk kluster pembangunan sosial ini ada 3 anugerah di bawah kluster pembangunan sosial. Yang pertamanya adalah anugerah kepimpinan kebudayaan, anugerah kepimpinan keusahawanan dan anugerah kepimpinan sukan. Seterusnya adalah kluster akademik dan intelektual. Di bawah anugerah ini ada 3 anugerah. Anugerah kepimpinan pengucapan awam, anugerah kepimpinan wacana intelek dan anugerah kepimpinan sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM. Seterusnya adalah kluster kesukarelawanan. Untuk kluster ini ada 3 juga anugerah, iaitu anugerah kepimpinan sukarelawan kesejahteraan komuniti, anugerah kepimpinan sukarelawan alam sekitar dan anugerah kepimpinan sukarelawan kemanusiaan. Yang seterusnya adalah kluster yang baru kita kenalkan, iaitu kluster khas individu, anugerah khas kepimpinan Ibnu Umum Maktum. Sebentar nanti saya akan terangkan apa itu anugerah khas kepimpinan Ibnu Umum Maktum. Dan kluster yang terakhir adalah kluster pasukan, anugerah pasukan sukarelawan terbaik dan anugerah fakulti, persatuan, kelab, unit beruniform terbaik. Baik, berikut adalah pembaharuan-pembaharuan yang kita buat berbanding dengan AKP sebelum-sebelum ini. Baik, yang pertamanya adalah kluster. Jika sebelum ini untuk AKP 2019 kita hanya ada 2 kluster sahaja, iaitu kluster individu dan kluster pasukan. Tapi untuk kali ini kita memang ikut apa yang telah ditetapkan oleh anugerah tokoh siswa di peringkat Kementerian Pengajian Tinggi. Yang pertamanya adalah kluster kepimpinan pelajar, kluster pembangunan sosial, kluster pembangunan akademik dan intelektual, kluster khas individu dan kluster khas pasukan. Seterusnya kategori yang dipertandingkan, jika sebelum ini kita ada 16 kategori sahaja dan kategorinya semua terbuka, tapi kali ini kita asingkan. Kategori Majlis Perwakilan Pelajar akan bertanding bersama dengan Majlis Mahasiswa Kolej, manakala kategori fakulti, kelab, persatuan, unit beruniform akan bertanding sesama mereka ini. Dan yang seterusnya adalah kita ada 25 kategori yang baru. Ada termasuk 1 kategori utamalah. Baik, seterusnya hadiah wang tunai. Jika sebelum ini hadiahnya agak tinggi, individu RM500, manakala pasukan RM1,000 dan juga anugerah utama RM1,000. Tapi kali ini memandangkan banyak anugerah baru yang kita perkenalkan, jadi kita kurangkan hadiah, di mana kita nak pastikan semua kepimpinan badan pelajar mendapat hadiah yang sama rata. Yang pertamanya adalah anugerah utama, kita kurangkan menjadi RM500. Anugerah kategori individu RM250 dan anugerah kategori pasukan RM500. Penilaian, jika sebelum ini program AKP 2020 ini ataupun Majlis AKP 2020 ini penganjuran program berimpak tinggi sahaja kita akan nilai, dan kita akan nilai secara bersemuka. Namun berbeza untuk tahun ini di mana kita akan nilai program-program berimpak tinggi walaupun skala besar mahupun skala kecil, kita akan nilai melalui apa yang telah ditetapkan dalam borang penilaian yang kita akan kenalkan nanti. Seterusnya, permohonan akan dilaksanakan secara atas talian dan seterusnya borang permohonan ataupun temuduga role play ini akan kita jalankan secara atas talian. Baik, berikut adalah syarat-syarat AKP 2020. Yang pertamanya adalah penyertaan terbuka kepada semua mahasiswa UPSI yang belajar sepenuh masa di peringkat diploma ataupun ijazah. Yang kedua, pencalonan bagi anugerah khas kepimpinan Ibnu Umum Maktum hanya dibuka kepada mahasiswa kurang upaya di UPSI yang belajar sepenuh masa. Yang ketiga, hendaklah aktif dalam pengajian sehingga 31 Jun 2021. Yang keempat, mestilah mempunyai pencapaian dan program dianjurkan sepanjang sesi 2019-2020 sehingga
2020-2021. Maksudnya akan ada 2 sidang yang akan bertanding sekaligus untuk AKP 2020 ini. Kelima, calon mestilah memiliki CGPA terkini sekurang-kurangnya 3 pointer dan layak memohon 1 kategori sahaja. Yang keenam, pencalonan mestilah dibuat oleh penasihat kelab, persatuan, pensyarah, fellow kolej kediaman sahaja, bukan mahasiswa ya. Berikut adalah syarat-syarat yang lainlah. Anda semua boleh lihat di slide yang telah kita paparkan. Borang pencalonan perlulah lengkap ya, dan perlu disahkan oleh dekan, timbalan dekan HEPA, pengarah PTJ, pengetua kolej kediaman. Dan calon perlu mengemukakan 2 program utama sama ada bersemuka ataupun atas talian sahaja menunjukkan pencapaian bersama-sama bukti yang kita tetapkan dalam borang pencalonan. Seterusnya, borang yang lengkap mestilah dihantar selewat-lewatnya pada 15 Oktober di email ubp.ubp21@gmail.com. Seterusnya, keputusan jawatankuasa adalah muktamad. Dan syarat lengkap kita akan pastikan anda semua boleh dapat di Facebook Unit Badan Pelajar UPSI dan JHEPA UPSI. Baiklah, kita akan teruskan pula dengan taklimat Anugerah Penasihat Badan Pelajar 2020. Untuk makluman anda semua, Anugerah Penasihat Badan Pelajar ataupun APBP buat julung kalinya diadakan bersama-sama dengan AKP 2020. Berikut adalah kategori-kategori yang akan dipertandingkan bagi Anugerah Penasihat Badan Pelajar 2020. Ada 2 anugerah utama yang kita perkenalkan. Yang pertamanya adalah Anugerah Badan Pelajar Terbaik Kolej Kediaman atau Kelab atau Persatuan. Yang keduanya adalah Anugerah Penasihat Terbaik. Seterusnya, antara kategori-kategori yang lain pula, yang pertamanya adalah Anugerah Penasihat Badan Pelajar Paling Kreatif, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Akademik bagi kaki tangan akademik, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Akademik bagi kaki tangan yang bukan akademik, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Bukan Akademik bagi kaki tangan akademik, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Bukan Akademik bagi kaki tangan bukan akademik, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Sukan bagi kaki tangan akademik, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Sukan bagi kaki tangan bukan akademik. Seterusnya adalah Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Seni dan Kebudayaan, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Anak Negeri, Anugerah Penasihat Badan Pelajar Terbaik Badan Beruniform, Anugerah Pemangkin Terbaik Kumpulan, Anugerah Kru Terbaik Individu bagi kaki tangan akademik, Anugerah Kru Terbaik Individu bagi kaki tangan bukan akademik, Anugerah Khas Alumni Terbaik dan Anugerah Khas Pegawai Paling Lama Berkhidmat. Berikut adalah syarat-syarat untuk APBP 2020. Yang pertamanya, penyertaan APBP 20 terbuka kepada semua penasihat badan pelajar UPSI, warga negara Malaysia yang terdiri daripada kaki tangan akademik dan bukan akademik yang berstatus tetap, kontrak, sementara ataupun sambilan harian. Yang kedua, penasihat mestilah memegang jawatan dan memikul tugas semasa permohonan dibuat. Yang ketiga, pencapaian cemerlang dalam prestasi kerja dan aktiviti atau sumbangan dalam tempoh memegang jawatan sebagai penasihat. Yang keempat, penasihat tidak pernah dikenakan tindakan tata tertib dan diperakukan oleh panel JK pemilihan. Yang kelima, pencalonan hanya boleh dibuat oleh YDP dan TYDP badan pelajar atau calon sendiri. Yang keenam, pemilihan pemenang akan dibuat oleh satu jawatan kuasa khas yang ahlinya dilantik oleh TNC HEPA dan ia mewakili 100% dari markah keseluruhan. Ketujuh, borang pencalonan yang lengkap perlulah disahkan oleh dekan atau ketua Jabatan Pusat Tanggungjawab yang berkaitan. Dan penasihat juga perlu mengemukakan 2 program terbaik semasa bergelar penasihat berserta bukti dan perlulah dihantar kepada unit badan pelajar ataupun Seksyen Pembangunan Sasiah selewat-lewatnya juga pada 15 Oktober 2021. Dan boleh dihantar di ubp.ubp21@gmail.com lah. Boleh hantar di email kami sahaja. Borang yang tidak lengkap atau lewat diterima tidak akan kami proses. Dan penasihat-penasihat semua harus maklum bahawasanya keputusan jawatan kuasa pemilihan anugerah penasihat badan pelajar ini adalah muktamad. Dan untuk makluman, jangan risau berkenaan dengan kriteria-kriteria ataupun syarat-syarat yang lengkap. Anda semua, tuan-tuan dan puan-puan, boleh
lawati Facebook Unit Badan Pelajar untuk menonton ataupun melihat sendiri syarat-syarat dan kriteria-kriteria bagi anugerah-anugerah yang telah kami sebutkan sebentar tadi. Demikianlah taklimat anugerah keterampilan pelajar dan anugerah penasihat badan pelajar. Saya ucapkan semoga maju jaya kepada semua. Jangan lupa untuk mohon semoga kemenangan berpihak kepada anda, insya-Allah. Semoga kita berjumpa untuk anugerah keterampilan pelajar dan anugerah penasihat badan pelajar pada 27 November 2021. Kriteria dan syarat yang penuh anda boleh lawati Facebook Unit Badan Pelajar UPSI. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.